Assalamualaikum, saya akan sambung dengan siri kedua iaitu hutang dan akan memberi penerangan dengan lebih detail berkenaan dengan topik ini. Senarai hutang piutang yang ditinggalkan oleh arwah ada dua. Yang pertama adalah hutang kepada Allah yang terdiri daripada fidyah, haji, kafarah, nazar dan zakat. Yang kedua adalah hutang kepada manusia atau institusi seperti hutang rumah, hutang kereta, hutang motosikal, kad kredit, hutang kepada kawan dan hutang pendidikan. Okey, saya akan terangkan dengan lebih detail berkenaan dengan hutang kepada Allah. Yang pertama adalah fidyah. Apa itu fidyah? Fidyah adalah bayaran denda yang dikenakan kepada seseorang yang tidak dapat menggantikan puasanya pada bulan Ramadan dan perlulah mengikut makanan asasi penduduk. Contohnya Malaysia menggunakan beras. Sebagai contoh, pada tahun lepas, mak jemaah tidak berpuasa selama 15 hari pada bulan Ramadan kerana keuzurannya. Selepas beberapa hari, dia meninggal dan warisnya perlu membayar fidyah bagi pihaknya selama 15 hari tersebut. Yang kedua adalah haji. Seperti yang kita tahu, haji adalah rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam. Disebabkan faktor tertentu ketika hidup seseorang yang tidak mampu mengerjakan kefarduan haji, maka selepas kematiannya, waris perlulah melaksanakan badal haji di mana upahnya diambil dari harta yang ditinggalkan. Sebagai contoh, Puan Salmah berhajat untuk menunaikan haji pada tahun depan dan telah mengumpulkan duit. Tetapi, tidak lama kemudian, dia meninggal dunia. Jadi, waris perlu menunaikan badal haji bagi pihaknya di mana upahnya diambil dari harta yang ditinggalkannya. Yang ketiga adalah kafarah. Kafarah ni adalah perbuatan yang boleh menghapuskan dosa seperti dengan membebaskan hamba, bersedekah dan berpuasa dengan syarat yang ditentukan oleh Islam. Yang pertama adalah kafarah merosakkan puasa kerana berjimat pada bulan Ramadan. Oleh itu, wajib mengqadakan puasanya dan wajib memberi makan 60 orang fakir miskin atau sekiranya tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau membebaskan seorang hamba. Yang kedua adalah kafarah melanggar sumpah dan tidak menunaikan nazar. Kafarahnya adalah memberi makan sehingga kenyang 10 orang fakir miskin atau memberi pakaian kepada fakir miskin atau membebaskan seorang hamba. Dan yang ketiga adalah kafarah zihar. Zihar adalah melafazkan sesuatu yang menyamakan mana-mana anggota zahir isteri dengan anggota wanita yang mahram secara kekal. Contohnya, kamu ke atasku seperti bahagian belakang ibuku, maka haram bagi suami menyetubuhi isterinya, kecuali setelah ditunaikan kafarah, iaitu wajib memberi makan 60 orang fakir miskin atau sekiranya tidak mampu, berpuasa 2 bulan berturut-turut atau membebaskan seorang hamba. Okey, ini adalah bukti wajibnya menunaikan kafarah dari surah Al-Ma'idah ayat 89. Hutang pada Allah yang seterusnya adalah nazar. Nazar adalah pengakuan bersumpah bahawa seseorang akan melakukan sesuatu disebabkan berlaku peristiwa yang diingininya selagi tidak bertentangan dengan syarak. Sebagai contoh, Pak Ali bernazar, kalau anak aku dapat 5A dalam UPSR, aku akan berpuasa 6 hari. Tetapi belum sempat berpuasa, Pak Ali meninggal dunia. Maka waris si mati perlu melaksanakannya atau jika tidak mampu dibenarkan untuk membayar setiap 1 hari puasa nazar dengan 1 mat makanan. Yang kelima adalah zakat. Zakat adalah penyerahan yang wajib dilakukan ke atas sebahagian harta kekayaan dari sumber yang baik yang dimiliki seorang Muslim kepada golongan yang berhak menerimanya. Contohnya,
Pak Samad meninggal dunia sebelum dia sempat menunaikan zakat pendapatan sebanyak RM500. Maka, warisnya wajib membayar zakat tersebut menggunakan harta tinggalannya. Daripada Imam Nawawi, barang siapa yang diwajibkan ke atasnya zakat dan berkemampuan untuk menunaikannya tetapi dia tidak menunaikannya sehingga dia meninggal dunia, maka wajib ditunaikan dengan harta tinggalannya kerana ia merupakan hak yang wajib ke atasnya pada ketika hidupnya dan ia tidak tergugur disebabkan oleh kematian seperti mana hutang dengan manusia. Yang kedua adalah hutang kepada manusia atau institusi. Hutang mengikut nilaian ada dua. Yang pertama adalah nilai besar, contohnya hutang rumah iaitu sebanyak RM100,000. Yang kedua adalah nilai kecil, contohnya hutang abang sebanyak RM500. Hutang nilainya besar yang perlu diberi perhatian seperti hutang rumah dan hutang kereta. Jika perkara ini wujud, waris-waris perlu berbincang dengan pihak bank atau institusi di mana arwah membuat pembiayaan hutang agar penukaran nama dapat dilaksanakan. Perkara yang waris perlu jelas berhubung dengan hutang yang nilaiannya besar. Yang pertama, siapakah waris yang akan meneruskan pembayaran sehingga keluar surat kuasa dan adakah boleh dituntut nilainya semula? Yang kedua, adakah hutang ini ingin dijelaskan atau telah sepakat harta yang berhutang ini ditinggalkan begitu sahaja? Dan yang ketiga, jika salah seorang sahaja sebagai pembayar hutang, adakah perintah pembahagian terutama rumah atau tanah diletakkan pada si pembayar? Seterusnya adalah perlindungan takaful. Pada masa kini, kebiasaan hutang yang mana nilai yang besar akan dilindungi oleh pihak takaful. Perkara ini sedikit sebanyak akan membantu waris-waris dari bebanan hutang. Contohnya MRTA, MLTA, MRTT dan MLTT. Semua ini adalah insurans pinjaman perumahan. Sekiranya berlaku keadaan yang tidak dijangka seperti peminjam meninggal dunia, hilang upaya atau penyakit kritikal, pihak takaful akan menjelaskan jumlah pinjaman yang belum dijelaskan. Ini akan meringankan tekanan dari keluarga terdekat daripada harus menyelesaikan baki hutang. Apa yang dapat kita simpulkan daripada topik ini, daripada hadis Rasulullah SAW bersabda, semua dosa orang mati syahid akan terampun kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Oleh itu, masyarakat perlulah mengambil berat berkenaan dengan hutang dan bersegeralah membayarnya jika berkemampuan agar tidak membebankan waris-waris kelak apabila kita meninggal dunia.